Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni Syu nak live tentang Facebook. Macam mana kita nak berniaga dekat Facebook. Untuk makluman kepada siapa yang belum mengenal Syu lah, Syu adalah seorang leader memasak warrior, di mana kalau tengok Syu punya profile, okay, korang masih tengah tengok profile Syu sekarang kan. Syu adalah leader ataupun trainer tentera memasak. So hari ni Syu tak nak bazir masa sebab Syu in training now. I am training now. Syu tengah train dropship baru. So siapa dropship baru yang sedang lihat live Syu sekarang, boleh tengok sampai habis sebab live ni sekejap je dan korang boleh praktikkan apa yang Syu akan share hari ini. Okay, hari ini Syu nak share tentang Facebook live. Sorry, bukan Facebook live, Facebook posting ataupun macam mana kita nak berniaga menggunakan medan sosial Facebook. Okey, untuk makluman kan, kita ni dalam memasak ni kita diajar untuk zero cost marketing. Kenapa zero cost marketing? Sebab semua orang sama rata. Semua orang tak payah keluar modal. Kalau katakanlah master stokis yang dah gaji juta-juta, gaji beribu-ribu tu, diorang pakai Facebook ads. Diorang pakai Facebook ads lah, diorang pakai benda-benda yang macam billboard ke kan. So macam mana kita yang kecil-kecil ni yang baru nak mula ni nak berniaga? So sekarang bisnes kita adil. Bisnes kita adil sebab siapa yang agresif dia yang akan menang. Okey? Siapa yang agresif dia lah yang dapat customer banyak. Okey? So kita ni sebagai leader, kita hanya boleh latih korang, kita hanya boleh latih dropship baru macam mana kita orang berniaga menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp tanpa kos. Okey, tanpa kos. Bila tanpa kos, semua orang boleh buat. Okey, Syu tak nak bazir masa sebab Syu expect 30 minit je dan Syu akan highlight important things sahaja, poin-poin yang penting sahaja. Jadi minta tolong tulis dan share Syu punya link ni dekat korang punya group ataupun boleh tulis nota sekali lah. Okey, untuk makluman ya, bila kita berniaga di Facebook, okey, semua orang tahu Facebook itu untuk bersosial. Memang Encik Mark Zuckerberg dia buat Facebook untuk setiap orang bersosial. Jadi kalau kita dah masuk dalam medan bersosial, kita kena bersosial lah. Sebab fitrah Facebook tu untuk bersosial. Bila kita bersosial, kita berkenal-kenalan sesama manusia di dalam Facebook, kita kena tunjukkan kita ni adalah manusia. Itu yang paling penting sekali. Key point utama, korang kena tunjuk yang korang adalah manusia. Okey, jangan tunjuk gambar-gambar kek lah, gambar-gambar yang macam bukan menunjukkan manusia lah. Kena tunjuk hidup. Kita ni hidup. Okey, kenapa? Sebab kita guna platform Facebook ni untuk berniaga secara zero cost. Jadi kita kena menghormati lah, menghormati apa yang leader, apa yang Mark Zuckerberg ni, yang founder Facebook ni set. Dia nak kita bersosial. So kita kena bersosial juga dalam Facebook. So kalau kita tak nak ada scammers lah, kalau korang nak cari customer, takkanlah korang nak cari customer yang takkanlah customer tu nak cari scammers kan, takut duit kena tipu bla 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 kan. So kita kena tunjukkan yang kita ni bukan scammers. So nanti Syu akan tunjuk macam mana kita nak buktikan kita ni manusia, kita bukan scammers, kita memang genuine nak menjual, kita memang ikhlas nak menjual kepada rakyat ni, kepada rakyat Marhan secara umumnya. Okey? Kan kalau korang tahu kan, dekat Facebook pun ada setting yang marketplace tu. So kalau marketplace tu sebenarnya itu adalah fungsi sampingan untuk Facebook. Fitrah Facebook adalah untuk bersosial. Jadi kita kena guna sebaik-baiknya platform tu. Okey? Untuk berniaga secara Facebook, kita nak tahu kita macam contoh kita ada dua cara lah untuk berniaga dalam Facebook. Kita ada berniaga melalui profile Facebook kita dan juga melalui Facebook group. Yang mana group power lah. Contohnya kalau siapa yang memang kita akan ajar. Sebab macam mana kita nak kumpul database, kita mesti masuk group. Okey, masuk grup ramai-ramai tu. Yang mana ada grup, contoh ni kawasan Kulai kan. Contoh grup khas penduduk Kulai, khas penduduk Banting,
khas komuniti Putrajaya. Itu adalah grup di mana itu adalah tempat kita boleh menjual. Tapi dalam masa yang sama kita kena reflect dengan kita punya Facebook profile. Kita kena reflect yang kita ni adalah seller yang sebenar. Kita bukan scammer. Sebab orang yang tengok dekat dalam Facebook group tu, kan ada banyak iklan kat dalam Facebook group, iklan niaga bla bla bla, jual apa, jual kek lah, jual kambing lah, jual daging lah, jual kosmetik lah, semua. Dia akan jump balik dekat kita punya Facebook profile untuk check sama ada kita ni genuine seller ke tak, kita ni menipu ke, ataupun kita ni adalah trusted seller yang digilai ramai. So disitulah Facebook profile berfungsi. Okey, di situlah Facebook profile berfungsi. Okey, Syu akan highlight, Syu akan tunjuk Syu punya Facebook sendirilah. Apa yang key point yang paling penting untuk kita set dalam Facebook profile kita. Okey, Syu akan tunjuk ini Syu punya Facebook. Okey, boleh besarkan . Okey, ini Syu punya Facebook. Ini Syu punya Facebook. Syu akan bagi pengenalan nama Syu. Okey, Syu tak akan letak lah. Syu akan letaklah nama Syu Nurul Syuhada. So Syu akan letaklah nama glamour, habis pun nama glamour. Nama glamour Syu Syuliana, okey? Syu akan letak nama Syuliana, lepas tu Syu akan buat apa yang Syu akan tulis description dalam Syu punya bio tu, apa yang Syu buat. Apa yang latar belakang Syu ni. Contoh Syu seorang farmasis, Syu adalah trainer tentera memasak. Lepas tu Syu letak sekali Syu punya MW yang memasak warrior punya number tu, menunjukkan Syu adalah ejen memasak yang sah. Lepas tu Syu letak sekali Syu punya link kat situ. Kalau orang tekan je, kita boleh terus masuk dekat Syu punya WhatsApp. Okey, secara keseluruhannya kita punya gambar, kita punya profile, nampak tak ada logo memasak dekat situ. Orang dah tahu dah kita jual kek. Okey, kalau Syu nak letak kek, gambar kek kat belakang pun boleh. Tapi sekarang Syu memang adore dengan Syu punya team. So Syu letaklah team Syu sebagai cover foto belakang. Tapi sekorang as a seller, macam contoh seller baru, korang boleh je letak gambar-gambar kek yang meriah, yang banyak, yang nampak sedap tu. Bila orang tengok dekat profile korang, orang akan rasa, rupanya orang ni jual kek. Cuba tengok nama pula. Kita kena letak nama yang sebenar tau. Kita tak boleh letak contoh kita nak letak nama indahnya matahari, ataupun cahaya ilahi, redoi aku. Kan itu kan bukan nama kita yang sebenar. So kalau macam kita sebagai manusia pun, kalau korang nak beli, okey, jap Syu try tutup. Tak boleh pula. Syu try tutup link ni. Tak boleh. Syu try jap. Tak boleh move lah gambar ni. Tak nampak dah muka I. Tak apalah. Okey. Tak apa, Syu akan tunjukkan seterusnya lah macam mana kita nak publikkan kita punya profile. Sebab kita kan nak jual dekat Facebook kan. So kita kena publikkan kita punya profile lah. Okey, dah boleh tutup dah. Okey, sekarang ni perasan tak dekat you all punya Facebook tu yang Syu tunjuk tadi tu, kalau korang perasan ada titik 3 dekat tepi tu. Nampak tak? Sebelah add to story tu ada titik 3. Bila ada titik 3 tu, itu menunjukkan nanti bila kita tekan dekat titik 3 tu, dia boleh pergi ke arah shortcut yang macam ni. Okey, dia boleh pergi ke arah shortcut yang macam ni. Okey, so daripada sini kita boleh set kita punya profile tu, view privacy shortcut ni kita boleh set sebagai public. Syu tak akan screenshot sampai habis lah, sebab korang bila tekan je view privacy shortcut tu, korang akan nampak lah apa yang nak buat seterusnya. Okey. Dan Syu akan tunjuk pula dia akan pergi ke mana. Dia akan pergi kat privacy ni. Perasan tak? Dia akan pergi kat privacy. Bila dia pergi kat privacy, kita boleh set tau. Kita ni kalau kita nak menjual lah, korang tak boleh lah privatekan korang punya account. Itu yang utama. Korang tak boleh privatekan korang punya account. Sebab kalau korang privatekan korang punya account, hanya friends je yang nampak post tu. Kan kita nak semua 1 juta, 32 juta rakyat Malaysia ni nampak kita punya post. Jadi kita kena publickan kita punya account. So daripada situ tadi, daripada titik 3 yang sebelah add to story tu, lepas tu ada yang tanda privacy tu, korang boleh pilih supaya account tu dipublikkan ataupun diumumkan.
Bila kita buat public profile, orang akan nampak iklan kita, orang boleh komen dekat post kita. So itu kan peranan kita sebagai penjual. Kita kena terbuka, kita kena open kita punya kedai. Ibaratnya Facebook profile ni macam kita punya kedai lah. Okey, seterusnya apa lagi key point yang kita perlu titik berat lah sementara kita untuk kita latih diri kita sebagai peniaga di dalam Facebook ni. Okey, yang kedua adalah kita kena menunjukkan yang kita ni adalah manusia, adalah hidup. Jadi untuk dropship baru, contoh macam Shu sekarang sudah ada, sudah bertindak sebagai agent dan juga bertindak sebagai leader kan. So Shu kena tunjuklah Shu akan meet dengan customer, Shu ada feedback customer, Shu ada meet dengan Shu punya team. So tunjuk kehidupan seharian tu. So dalam kita punya profile tu, kita kena highlight lah apa yang kita buat. Sebab customer ni ataupun manusia ni, dia nak berinteraksi dengan manusia. So dia nak tengok apa kehidupan orang tu, dia nak tengok aktiviti macam mana sebagai seorang seller. So kalau boleh daripada 10 post tu, recommend kalau kita buat post 10 lah sehari kan. Daripada 10 post tu, 2 post je yang kita buat menjual. Okey, untuk ini untuk personal profile. Macam Shu cakap tadi, kita ada personal profile dengan Facebook group. Ini Shu akan highlight different role. Dia ada rules dia. Sekarang Shu tengah sentuh tentang kepada yang baru melihat Shu sekarang. Sekarang Shu tengah sentuh tentang macam mana nak berniaga di Facebook profile. Sebab bila Facebook profile korang mantap, customer akan trust dekat korang. Kita kena jadikan diri kita ni sebagai trusted seller. So mula-mula tadi daripada segi nama kita kena nama kita yang sebenar, gambar kita gambar yang sebenar, tak payah tunjuk gambar kucing, tak payah tunjuk gambar bunga. Kalau boleh tunjuk gambar kita yang sebenar, tapi cantik lah, presentable lah gambar tu. Kemudian background kita tu kan ada cover foto kat belakang tu, kena letak gambar apa yang kita tengah buat. Contoh kita tengah jual kek ataupun kita jual kambing perap, kita kena tunjuk gambar tu supaya bila orang tengok tu kan, 2 seconds tu orang dah tahu dah, oh dia ni jual kek, oh dia ni nama sekian-sekian. Lepas tu kita letak sekali dekat kita punya biodata profile tu, kita punya link WhatsApp. Jadi korang kena belajar lah macam mana nak buat link WhatsApp. Kalau link WhatsApp ni secara simpelnya kita buat macam ni je lah, whatsapp.my/6. Lepas tu nombor phone korang kat belakang. Dalam tu boleh edit. Kita boleh edit public detail kita, butiran public kita. Bila orang tekan tu dekat link profile kita, terus masuk dekat kita punya WhatsApp. Sekarang kita menggunakan Facebook dengan kita menggunakan WhatsApp untuk berniaga. So link WhatsApp kalau orang nak beli, kita dah tahu dah dia nak tekan kat mana. Link WhatsApp pun penting untuk letak kat Facebook profile. Apa lagi yang kita nak share lagi? Kita dah ceritakan tentang kita punya profile, gambar rajah profile kita. So apa yang kita nak post setiap hari? Setiap hari kita nak post apa? Tentang kehidupan kita, tentang aktiviti kita sebagai seller. Contoh kita pergi runner ataupun kita bagi kek kat orang. Kita hanya just tunjuk je gambar kek dengan plastik tu pada customer ataupun gambar customer, tapi minta izin dia dululah, ini customer saya hari ni, alhamdulillah. Kena tunjuk aktiviti sebagai seller tu, baru orang tahu, oh dia ni trusted, seller rupanya. Dia ni memang jual kek, dia jual kambing, lagi dia jual benda lain lagi, dia jual kosmetik. So orang tahu korang jual apa daripada sekaligus tengok you punya profile je. Okey, penting untuk jaga profile page tu, untuk jaga profile FB kita tu. Dan seterusnya korang kena fokus item. Contoh kita tak nak beli dengan scammers kan. Kita takut nak beli dengan scammers kan. Tapi janganlah jadikan diri tu sebagai scammers. Jadikan diri ni sebagai trusted seller. Bila kita jadikan diri sebagai scammers, ibarat macam kita jual tudung kat situ. Mereka kalau memasak ada tudung lah akan datang. Kita jual tudung brand lain dekat Facebook profile kita. Kita jual kereta dekat situ. Kita jual stroller kat situ. Kita jual sayur kat situ, ikan kat situ, jual kek kat situ. Jadi macam orang pening. Korang ni jual apa sebenarnya? Engkau ni jual apa sebenarnya? So memang kena fokus dengan item apa yang kita nak jual. Kalau korang jual kek,
jual kek atau kambing. Tapi biarlah dalam satu brand yang sama lah. Sebab memasak ni kan dia banyak produk. Dia ada 60 produk. So tak kisahlah 60 plus produk. So tak kisahlah kita jual lah item memasak. Orang kadang-kadang cari kek, rupa-rupanya dia nak kambing. Macam tu. So yang penting fokus item. Kalau ibarat macam scammers, dia akan bertukar-tukar tau. Sekejap dia jual ni, sekejap dia jual ni. Kan sebab dia macam nakkan attraction tu supaya orang tekan profil dia, tapi sebenarnya dia tak jujur menjual. Ibarat macam orang expect, orang akan rasa macam first impression orang lah pada kita, orang akan rasa dia ni tak serius lah. Orang kalau tak serius, orang akan macam ragu-ragu nak beli tau. Sebab takut barang tak sampai. Nanti kalau aku order dengan dia, barang tak sampai, siapa nak bertanggungjawab? Aku dah bayar. Macam tu. So ibaratnya macam tu. So kita kalau boleh, kalau korang nak buat banyak-banyak, korang contoh lah, korang jual banyak benda lah, buka butik kan, buatlah Facebook profile yang berlainan. Biar banyak sikit Facebook profile tu. Tak payah masuk rojak dalam satu Facebook. Biarlah orang tu trust kat kita ni sebagai ejen memasak yang sah, dan diiktiraf juga glamour. Macam tu, supaya orang beli dengan kita. Okay? Seterusnya, apa lagi poin yang paling penting? Apa lagi Syu nak share? Posting. Posting tak, kalau recommended 10 post sehari lah. Tapi kalau nak posting banyak, lebih baik lah. Paling-paling kurang pun, paling busuk-busuk pun buatlah 5 ke 2 ke 3 ke. Janganlah posting setahun, sebulan baru posting. Nanti orang tengok awak punya posting tu 2018. Allah, gini jual lagi ke tak? Tengok 2020 Disember. Alah, dia ni jual lagi ke tak? Entah-entah nanti aku order barang dia tak sampai. Jadi perception, first customer pada kita. First impression customer pada kita kena betul. Kena tengok, orang akan tengok tarikh kita posting tu. Lepas tu orang tengok produk kita. Lepas tu orang akan cari link kita kalau nak beli. Kalau lah 2 saat tu penting tau. Kalau korang tak buat betul-betul 2 saat tu, sampai 10 saat nak kena cari WhatsApp link semua, memang dia akan cari ejen lain lah. So janganlah tanya kenapa saya dah posting banyak-banyak kali tapi tak ada orang jual. Memang ni kan Mak Isa, muka macam Isa. Hai, nak join sekali jual masak, jual kek boleh? Ni Kak Syu ajar ni. Okey. Jadi, apa yang kita nak post dalam 10 posting tu? Kita kan nak berinteraksi secara sosial dalam Facebook. Orang kan nak berkawan dengan kita, nak berkenalan dengan kita. Janganlah asyik duk menjual je kerjanya. Contoh kalau korang tengok iklan TV kan, tengok drama kan, tengok drama Hindustan lah, syoknya tengok drama Hindustan ni. Tiba-tiba iklan je manjang. Agak-agak tutup TV tak? Kalau dah tertidur dah. Biasa pukul 12 lebih tiba ada night line kan. Tengok Hindustan tiba ada night line kan, dia tidur dah, tak tahu ending. Macam tu lah, kiranya iklan tu tak boleh sentiasa. Kita kena tunjuk live kita. Nanti akan ajar WhatsApp sekarang. Kita kena tunjuk live kita, betapa bestnya live kita ni. Janganlah tunjuk complicated sangat live ni. Sedih lah gaduh dengan husband, nangis. Janganlah macam tu, tak boleh. Nanti kalau orang kata dia ni asyik ada masalah je, nanti kan tak sampai kek aku. Macam tu. Dia ni ada masalah je, sikit masalah. Tak sampai kek aku. Jadi jangan tunjuk masalah dalam social media tu. Kalau boleh nak minta macam minta doa ke, boleh lah kan. Minta doa, katakanlah, Kak, Assalamualaikum kepada semua rakan Facebook. Saya adalah ejen memasak yang baru join. Saya rasa saya nak minta doa kepada semua rakan Facebook dengan cerita yang memasak ni boleh buat income juta-juta. Jadi doakan saya ya semua rakan Facebook. Macam tu, minta doa macam tu boleh lah. Jadi apa lagi yang kita nak dalam 10 posting tu? 2 posting je. Kalau boleh kira macam 20% je. Kita ambil persen kan, 20% je yang kita boleh hard sell. Korang nak hard sell kat mana nanti Syu bagi tahu. Jangan hard sell dekat Facebook profile. Jangan hard sell dekat Facebook profile. Kena hard sell dekat group. Nanti Syu tunjuk kenapa. Jadi kalau nak hard sell di tempat yang betul. Jangan hard sell di tempat yang salah. Facebook profile tu adalah untuk kita build kita punya personal branding. Kita nak tunjuk kita ni siapa, nak build karakter. So
kena soft sell je sikit-sikit. Soft sell 8, hard sell 2. Contoh ni feedback customer saya. Itu kira soft sell lah. Kita rasa macam nak orang, kita ajak orang beli tapi sebenarnya kita tak direct lah cakap yang kita nak ajak dia beli. Ibaratnya itu soft sell. Jadi kalau kita share feedback, kita share aktiviti runner kita share dalam kita punya peti sejuk tu. Wah, banyaknya kambing. Dah mengembek dah. Banyaknya kambing dalam peti sejuk show ni. Macam tu. Bolehlah share macam tu. Itu kan soft sell. Maksudnya orang tahu engkau tu jual kambing. Gitu. Okey? Jadi apa lagi yang kita nak touch ni? Sekejap. Kena bagi tahu ni. Kalau tak, memang kelaut lah nanti kita punya Facebook profile. Okey? Lagi satu FB Live. FB Live kena rajin buat. FB Live. Ini kalau dalam tim Mama Su dah cakap banyak kali dah. FB Live kena buat. Bukan saja-saja Mama Sab suruh buat FB Live ni. Mama Sab suruh buat FB Live bukan sebab kita nak improve skill kita bercakap je. Tapi orang tahu. Contoh kita buat contoh. Korang pernah tengok Facebook Kedai Emas? Facebook Kedai Emas. Pernah tengok? Syu suka tengok Facebook Kedai Emas. Biasalah perempuan suka emas kan. Biasa kalau kita Facebook Kedai Emas. Kedai Emas Anwar katakan. Kedai Emas Sri Temasek buat Facebook live. Kita akan tengok tau benda tu. Kita akan tengok benda tu real. So kalau tak ada real pun kita boleh buat live dalam apps lah. Tapi kita boleh tengok benda tu real. Kita boleh tengok muka dia. Kita kena tengok muka dia. Jadi kita tahu orang ni memang trusted seller. Jadi kalau kita tak buat live, kita asyik tak nak tayang muka kita dekat kita punya profile page pun kita tak tunjuk muka kita. Jadi orang rasa macam dia ni scammers ke? Orang yang betul macam tu. Nak kenal scammer senang je kat Facebook ni. Mana-mana yang post banyak-banyak, lepas tu post tengok kawan dia pun duduk kat negara mana. Lepas tu tengok dia punya profile pun macam benda-benda yang negatif. Kita boleh kata dia scammers. Bahaya tau. Korang kan allergic dengan perkataan scammers ni. Even Syu pun allergic dengan perkataan scammers ni. Okey, seterusnya. Syu ada media lagi tak nak tunjuk? Okey, macam mana kita nak post? Sekarang kita nak bergerak ke yang seterusnya lah. Kita nak bergerak ke Facebook group. Tadi kita dah cerita pasal Facebook profile. Habis dah cerita kita pasal Facebook profile. Dah lagi 10 minit Syu nak cerita ni. Hari ni Syu nak cerita tentang Facebook group. Orang yang menjual di Facebook secara zero cost wajib masuk group. Group apa? Group community, group niaga, group kawasan korang. Group kawasan korang. Jadi kalau korang nak beli, nak jual memasak, katakanlah korang duduk kat Sabah, korang fokuslah kawasan yang dekat dengan outlet. Kalau korang ni berada dekat Kulai ataupun Johor Bahru, dekat je dengan outlet tu, fokuslah kawasan Kulai. Supaya rakyat setempat kita tu tahu yang kita ni jual memasak. Supaya jiran ni tahu kita ni jual memasak. Supaya adik-beradik kita ni tahu kita ni jual memasak. Okey? Dalam Facebook group, apa yang kita boleh buat? Masa ni lah korang nak hard sell. Tahu hard sell? Hard sell tu maksudnya copywriting tu kan biasa kalau Memasak Warrior ni kita ada copywriting kau. Combo lagi dahsyat, harga RM40, promosi jimat RM5, ada 4 kek, sedap, menyesal tak beli, banyak dah keluar daripada outlet. Copywriting yang macam tu, yang leader bagi tu, copy je, letaklah dekat group, letak WhatsApp link korang terus. Dekat group boleh hard sell. Tapi syaratnya kena rajin. Korang nampak kan dalam grup niaga ni banyak sangat orang iklan. Terlalu banyak. Aku baru post minit, tiba dah ada orang pintas aku. Macam tu. Baru post 1 minit tak sampai, iklan dah kat turun bawah dah. Nak kalau grup yang ada 1.5 juta orang dalam tu, baru je post 1 minit, iklan dah turun bawah. So maksudnya, apa yang kita kena buat? Kena istiqomah, kena rajin. Orang yang dapat sale, orang yang dapat customer, dia memang rajin post. Tapi dia post tu, katakanlah dia bekerja kan, dia post pada selang masa yang tetap lah. Contoh, kita buat contoh. Kita ada satu Facebook profile. Okay,
Kita dah post dah iklan kita, kita dah buat aktiviti kita. Lepas tu kita nak post ke Facebook group. Kita kena join tahu banyak group. Okey, Shu tunjuk. Kita join banyak group. Shu tunjuk kita join banyak group. Ini adalah salah satu group yang kita join. Grup khas penduduk Kulai. Khas penduduk Kulai ni kira Shu punya tempat lah. Khas penduduk Kulai ni. Okey, kita boleh pakai dia punya kita sekarang kita tengah mengkaji satu screen ni. Okey, cuba tengok titik 3 ke atas kanan tu. Cuba tengok titik 3 ke atas kanan tu, dot 3 tu dekat dalam grup khas penduduk Kulai ni. Okey, bila korang dah tengok grup tu, tengok titik 3 tu, akan ada pin, akan ada share, akan ada add to home screen. Ini untuk pantas ya. Shu akan ajar secara teliti kalau korang tak berapa faham. Tapi kebanyakan yang Shu expect korang faham lah. Okey, dalam kita kena tengok ciri-ciri grup. Ni grup khas penduduk Kulai ni ada tengok ada berapa? Ada 226,000 ahli. 226,000 ahli tau. Bila 226,000 ahli, iklan tu akan laju dekat dalam Facebook group tu. Akan laju. So, macam mana kita nak bagi orang nampak iklan kita tu, kita kena kerap post. Kalau tak, iklan kita tu akan turun ke bawah. Jadi, macam mana kita nak kerap post dengan pantas. Janganlah rasa macam penatnya aku nak iklan asyik tengok phone je. Dah lah aku ni kerja. Mana boleh macam tu. Tak payahlah fikir kalau dah buat part time, kena cari masa lah. Tapi post ni pun 10 minit je 30 grup. 10 minit je 30 grup. Jadi kena cepat. Macam mana kita nak buat supaya kita punya grup post ni cepat dan berkesan dalam masa yang kita boleh buat kerja lain dah lepas tu. Kita boleh pin kan, nampak tak? Bila kita tekan titik 3 ke atas tu, kita pilih pin. Pin tu maksudnya kita pin dekat kita punya group. Kita punya Facebook nanti dia akan appear tau, your group. Your group tu dia akan nampak pin. Pin group. So maksudnya bila kita pinkan group tu, kita ambil je copywriting kita yang leader copy tu, terus tembak dalam group tu dengan lajunya. Tag, letak gambar. Tu. Share. Send. Okey. Letak gambar lagi. Tag. Letak gambar lagi. Tu. Okey, send. So, dalam pin group ni, kita boleh buat 10 pin group dekat under your group tu. Nanti korang boleh tengok dekat tab atas Facebook tu. Memang kena tengok sendiri sebenarnya. Dekat Facebook tu ada all, ada post, ada group. Okay, cari dekat group. Pin group. So, ini Facebook boleh pinkan group sampai 10 group. Itu adalah peranan pin group. Maksudnya kita nak cepat masuk group tu, kita pinkan group tu, kita terus tembak iklan kita kat dalam tu. Okey, cukup pukul 8 kita buat. Katakanlah sebelum masuk kerja 7.50. Okey, 7.50 buat pin group. 10 group dah pin dah. Jadi buat cepat, 10 minit dah siap 10 group. Tembak iklan kat situ, letak WhatsApp link, jangan lupa. Lepas tu, cara kedua, kita guna add to home screen. Add to home screen ni, dia akan masuk dekat kita punya desktop phone kita tu. Grup khas penduduk Kulai ni, dia masuk dekat desktop phone kita. Jelas Grup khas penduduk Kulai ni, dia masuk dekat desktop phone kita. Kalau pakai iPhone tak masuk, Android masuk. Okay, sorry. Suasa dua-dua masuk. Yang iPhone je yang tak masuk kalau pin group. Okay, kalau korang pakai phone, grup yang kita set untuk kita tembak tu, contoh grup khas penduduk Kulai ni, kita add to home screen, dia akan masuk apps tu dekat kita punya apps dekat desktop kita yang banyak-banyak tu. Jelas Jadi bila kita tekan je apps tu, kan daripada desktop kita tu dah view kan, kita tekan je apps tu, terus masuk dalam grup ni. Dia macam link lah. Okay, selain tu, ni ada 3 cara tau. Pin cara yang pertama untuk pantas. Yang kedua, add to home screen, cara kedua. Yang ketiga, cara untuk copy link. Kita tekan butang share. Kalau korang tekan butang share ni, korang akan nampak copy to clipboard. Shu tak buat screenshot selepas tu. Shu buat yang awal-awal ni je. Share, bila korang tekan butang share ni kena buat depan mata tau. Bila korang tekan butang share ni, dia akan appear add to clipboard. Bila add to clipboard, dia akan, kita boleh copy link tu.
kita boleh copy link group tu, kita masuk dalam kita punya notepad. Macam ni. Ni contoh grup Power Pulau Pinang. Okey, dalam grup Power Pulau Pinang ni kita set group. Link group tu kita letak dekat dalam notepad. Jadi bila kita masuk notepad tu, kita tekan je link nombor 1 ni, kita terus tembak iklan dekat dalam Facebook Facebook group tersebut lah. Lepas tu kita masukkan gambar, upload gambar, bla 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 bla. Kemudian kita bergerak ke grup yang seterusnya, grup yang kedua. Dan seterusnya lah, grup 3, grup 4 sampai 10 grup. 10 grup dalam masa 10 minit je, seminit satu. Bergantung kepada line lah. Kalau laju lagi cepat lah boleh pergi. Okey. Lepas tu, kalau orang tanya kan, apa posting yang selamat? Apa posting yang selamat? So, kalau nak kira takut korang kena block ke, sebab kita kan menggunakan platform ni. Jadi, setakat ni yang selamat 30 posting dalam masa 3 jam. Kalau nak buat 30 posting, biasanya kita menggunakan 3 Facebook profile. Okey, katakanlah korang bekerja. Dan korang ada jarak masa 3 jam je untuk tengok phone. Jadi, buatlah 3 Facebook profile. 3 Facebook profile. Jadi, kita buat contoh pukul 8 kita buat posting 1 kali. Pukul 8 kita buat posting 1 kali daripada Facebook yang pertama, Facebook profile yang pertama ke 10 grup. Okey? Facebook profile yang kedua ke 10 grup. Facebook profile yang ketiga ke 10 grup. So, kita dah cover 30 grup. 30 grup bersamaan dengan 30 posting. 30 iklan dalam masa 30 minit. Kalau lagi laju, lagi baik. Sebenarnya, kita ni dalam memasak ni, kita diajar untuk main game. Kita diajar untuk main game. Bila korang jadi dropship level, orang yang dah biasa beriklan, dia akan iklan tu laju. Jadi, ini adalah proses dia. Macam dulu kita iklan terkedek-kedek nak masuk satu, tekan tek. Sekarang iklan selepas beberapa lama join memasak. Sebab kita punya tangan ni dah tangkas. Siapa yang suka main game, siapa yang pandai main game, yang memang laju tangan ni, macam tu, dia memang boleh type laju dan dia boleh terus tengok, terus 30 iklan tu 10 minit pun lepas. Betapa lajunya tangan dia. Dan bergantung kepada line lah. Kalau line siput tu tak payah nak buat apalah. Kena tukar lah telco tu. Kena tukar telco yang laju sikit. Okay? Jadi caranya macam tu. Proses tu kena percayalah. Bila kita ni sedang melatih diri. Daripada dropship ni, peringkat dropship ni memang melatih diri untuk iklan laju macam kereta api. Lepas tu lama-lama kita boleh buat iklan lagi. Okey, pukul 8 kita dah buat posting tadi kan. 3 jam pula kita ambil. Katakanlah pergi tandas ataupun ada minum pagi sikit, nak manci-manci ke, sambil-sambil manci-manci tu, sambil-sambil makan tu, postinglah kejap. Janganlah waktu kerja tu korang tengah tengok phone pula. Tak boleh lah. Waktu kerja tu buat kerja lah betul-betul. Nanti kalau bos marah jangan tanya Syu. Sebab Syu pun makan gaji. Tapi pandai-pandailah kita menggunakan masa tu. Kalau waktu tengah makan tu, tengah nak pergi tandas tu, jalannya 5 minit. Katakanlah tandas tu jauh. Jalan tu 5 minit. Tekan iklan. Dah siap. Sebab tu tangan tu kena latih. Laju. Jadi kalau 10 minit dah post, 3 jam kemudian dah post. Waktu rehat kan kita rehat kan. Nak semayang, nak makan. Masa tu post lah lagi. Sebelum masuk rehat tu, pergi ambil phone dulu. Sebelum masuk rehat tu, maksudnya masuk rehat pukul 1 tu, terus ambil phone, post macam tu. Jadi kita dah cover dah berapa kali post tu. Lepas tu balik kerja pukul 5 kan. Pukul 5 balik tu, iklan lah lagi. Lepas tu malam, iklan lah lagi. Okey, kalau rasa macam malas sangat, iklan lah dekat grup sama je, tak apa. Yang dekat 10 grup yang korang dah pin tu, yang dekat add to home screen tu, yang dah add link to group tu, iklan je lah, tak apa, rasakan buat. Biar orang tahu iklan tu naik. Lepas tu letak hashtag sekali, jangan lupa part tu. Hashtag, contoh hashtag Mamasap Kulai. Contoh hashtag Mamasap Senawang. Contoh hashtag Mamasap Rembau. Kiranya korang cover kawasan tu, kena letak sebab kita dah add
grup tu dekat kita punya post kan. Kita dah iklan laju kan. Janganlah lupa letak hashtag tu, sebab kita punya iklan tu kita dah copy siap-siap dalam kita punya notepad dengan gambar-gambar tu semua. So memang laju. Jadi mana yang tak boleh buat tu? 50 kali tu sekurang-kurangnya. Kalau ada 3 Facebook, 150 kali. Kalau ada lagi banyak, boleh buat lagi laju. Bolehlah buat laju-laju macam masa stokis kita buat 450 posting sehari. Jadi se-agresif kita, semana kita rajin, semana kita tunjuk yang kita ni ada effort untuk buat, orang kata usaha tak menipu hasil kan? Usaha tak menipu hasil. Jadi takkanlah dalam 150 posting tu tak ada orang beli. Dia boleh kata ginilah secara busuk-busuk kasarnya lah. 100 posting tu 1 orang beli. Dan kalau korang post pun malas, 1 hari tu 10 grup je masuk. Macam manalah customer nak beli? Macam manalah orang tak nampak pun iklan kita. Aku tak tahu pun kau jual. Sebab orang tak nampak iklan tu. Okey? Faham semua? Dah 30 minit dah kita live. Jadi Syu rasa boleh tamatkan dah kot nanti. Okey, jangan tertukar rules tu. Rules tu yang kat Facebook profile tu untuk personal branding. Ingat kita recap 10 posting, 2 je hard sell. Nak hard sell kau dekat Facebook group. Jadi kalau kat Facebook group nak hard sell kau kena rajin. Itulah syaratnya. Tak ada formula lain dah dalam memasak ni selain rajin. Jangan malas-malas posting. Macam manalah orang nak tahu kita jual kalau kita ni malas. Tak ada alasan dah. Kalau orang kata, saya tak ada orang iklan, nampak lah. Tanya sikit berapa iklan sehari? Tanya sikit berapa iklan sehari? 10 je. Memanglah. Improve lah lagi. Tu je lah yang boleh cakap pun. Sebab apa yang kita buat ni, dia dah bersamaan dengan Facebook Ads. Macam Facebook Ads tu, korang kan kalau macam tahu Facebook Ads ni, kita tak ajarlah Facebook Ads ni sebab Facebook Ads ni berbayar. Kan sudah bagi tahu awal tadi kenapa kita tak nak bayar Facebook Ads ni. Facebook Ads ni dia punya konsep macam tu. Dia akan post banyak kali, tapi kita bayar robot tu untuk iklankan post kita. Kalau perasan dekat Facebook tu ada nampak sponsored. Sponsored tu maksudnya iklan berbayar. Jadi kita tak nak pakai iklan berbayar-bayar ni, tak nak. No. Okey. Apa lagi yang Syu rasa Syu dah terlepas? Rasa tak ada kot. Syu hanya nak bagi tahulah kalau habis-habis malas pun postlah kat grup yang sama. Jadi Syu nak ajar pakai satu iklan je pun tak apa. Sebab apa? Kita guna konsep Facebook Ads. Dia pakai iklan yang sama, gambar yang sama. Dia post je dekat grup-grup yang banyak-banyak tu. Lebih baik post dekat grup yang banyak. Kerana maksudnya grup yang pelbagai lah. Banyak tu maksudnya yang pelbagai lah. Kalau pelbagai, algoritma Facebook tu dia akan naik. So dia akan naik lagi tau. Dia akan naik dekat customer yang lain. Tapi kalau korang dah malas sangat, postlah dekat grup yang 10 biji tu je. Tapi buat kerap ulang-ulang buat. Yang penting kat sini, apa yang nak highlight kat sini, yang penting adalah konsisten, agresif, hari-hari, istiqomah. Apa lagi? Kita tak payah pun nak tukar-tukar ayat, tak payah pun nak tukar-tukar gambar susah-susah. Hanya posting sahaja iklan dan gambar yang sama dekat grup yang pelbagai. Itu pun kalau dah malas sangat nak nak pergi kat grup yang pelbagai tu, fokuslah dekat 50 grup ke 10 grup yang korang rasa boleh tu. Buat benda tu kerap ulang-ulang. Sekurang-kurangnya ikut waktu solat lah 5 kali sehari. Waktu solat pun sebelum kita semayang tu pun kita ada tengok phone juga kan. Waktu tu post lah, katakanlah. Lepas tu tengoklah Facebook ataupun lepas semayang. Buat istiqomah macam tu, disiplin diri. Macam itulah kita kalau nak berniaga di Facebook secara zero cost marketing. Kalau rasa malas, pakailah Facebook Ads. Tapi bukan nak promote Facebook Ads kat sini. Kita tak naklah promote Facebook Ads kat sini sebab kita ni adalah platform zero modal.
kalau semua orang nak pakai Facebook Ads, dah benda tu dentum dah pula dengan masa stokis yang bergaji dah berjuta-juta, beribu-ribu tu. Kita ni susahlah nak fight diri. Jadi sekarang kalau kita ni nak jadi macam diorang tu, diorang pun dulu start dengan yang tak ada apa-apa, yang memang pakai zero cost marketing juga. Cara tu lah dia orang buat dengan lajunya Facebook post lah, banyak grup lah. Sebab tu lah yang dia ajar ulang-ulang pun. Kerap post, korang akan jadilah master stokis akan datang. Amin. Itulah tips untuk Shu share pada hari inilah. Jadi kepada sebab Shu nak buat meeting sebenarnya, nak buat Google Meet, tapi Shu rasa sharing ni lebih bermanfaat kalau kita buat dalam bentuk live supaya semua orang boleh tengok pada masa yang mereka design, pada masa yang mereka suka tengok. Ada masa malam free lepas pukul 10, baru tengok Facebook, baru nak tengok kelas, baru nak masuk kelas. So Shu harap perkongsian ni bergunalah untuk yang ada kekangan masa tu. Okay? Yang penting kalau nak dah declare diri kita tu sebagai peniaga online, memanglah kita kena menggunakan platform yang ada ni, menggunakan segala platform yang free ni. Kalau rasa nak bayar, silakan, tak marah pun, Alhamdulillah. Tapi Mama Sab tak bagi tau. Mama Sab tak bagi bayar-bayar FBS ni, tak bagi. Kalau nak buat juga, Shu tak tanggung lah. Tapi baik tak payahlah, sebab usaha tu lebih penting. Okay? Usaha tu lebih penting. Kita naikkan kita punya personal branding kita kena rajin sikit. Usaha tu akan membutuhkan hasil. Tak ada jalan pintas, jalan berjaya ni. Tak ada. Semua orang bermula daripada bawah. Kalau korang ada modal 30,000 pun nak letak dekat Mama Sab ni, kita tak nak terima pun. Sebab semua orang akan start daripada bawah. Daripada yang tak tahu, daripada dropship, agent, belajar sampai dah mantap posting, sampai dah pandai buat personal sale 2,000, sampai dah pandai train orang lain sama macam dia. Lepas tu naik pangkat lagi. Ibarat macam kita ni duduk dalam akademi, kita ni ambil degree, SEM 1 kita belajar ni, SEM 2 kita belajar ni, SEM 3 kita belajar ni. Jadi dia punya modul tu lain-lain. Modul pembelajaran tu lain-lain. Jadi kalau rasa modul pembelajaran yang pertama ni pun dah tak boleh tempuh, dah fail, macam mana nak ke next level? Macam mana nak ke modul pembelajaran yang kedua? So, kena ikut apa yang kita ajar. Ini adalah Facebook sahajalah. Kalau nak sembang lagi pasal WhatsApp, sembang lagi macam mana cara nak pujuk customer, nak handle rejection, itu Shu akan bagi dalam Meet ataupun Facebook lah seterusnya lah. Kita tengok keadaan. Tapi kalau nak jadi tentera Mama Sab ni memang kena sadar hatinya, kena pandai dan bersedia untuk menerima rejection. Kalau kita menjual ni tak semestinya daripada 10 orang yang kita offer tu semua nak beli. Jadi kita kena bersedia dalam bentuk tu. Lepas tu macam mana kita nak mainkan kita punya hati ni supaya kalau orang kita effortless. Maksudnya kita tak jual pun, kita tak iklan pun, orang akan nak beli dengan kita. Tiba-tiba out of blue, tiba-tiba ada orang datang order. Itu tips lain. Shu akan share kalau korang berminat nak pergi jauh dalam Mama Sab. Sebab ini yang basic ni kena tahu dulu. Basic kena lepas dulu. Habis grad SEM 1, habis TAS 1 ni, exam yang first ni, baru pass, baru kita boleh pergi modul yang seterusnya. Okay? Kita akhirkan kita punya live, Facebook live pada hari ni. Di kesempatan ni Shu nak bagi tahulah, kita jangan putus asa lah dalam berniaga ni. Sebab berniaga ni adalah tarbiyah. Dia mengajar kita kehidupan lah. Kalau kita rasa kita tak boleh duduk dalam perniagaan ni, bolehlah makan gaji je, sebab tak payah fikir. Kalau kita nak berniaga, itulah yang kita kena hadap, tarbiyah kehidupan. Okey, terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi pada sesi seterusnya. Bye.